Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Minal Al-Fatani dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan beliau, kemudian dilalukan pula akan alam lahut. Situ deh. Sekarang kita duduk kecek mengenai 4 martabat yang mesti seseorang itu lepaskan. Yakni apabila Allah Ta'ala memberi rezeki kepada seorang, mengetahui alam nasut yang pertama, kita kena lepas ke, jangan hirau, jangan kasih, jangan bergantung hati dengan alam tu. Dipanggil alam nasu ataupun alam mulk. Lepas pada alam mulk, tu hewi pula rezeki, pergi kepada alam malakut. Alam malakut pula, jangan berpegang hati dengan alam malakut. Pemandangan yang ada kita nampak, jangan terikat pun hati kita. Apabila naik yang peringkat yang ketiga dipanggil alam jabarut. Hak tu pun alam arwah dipanggil. Temu dengan ruh-ruh kau gapo dia, boleh berjumpa dengan ruh orang mati. Boleh berjumpa syekh-syekh yang meninggal. Pergi kubur boleh kecek kau gapo dia. Maka alam lagu tu pun jangan kita berpegang hati, jangan terpengaruh. Kerana matlamat dalam pencapaian hati kita bukan di alam-alam itu. Alam yang keempat yang mesti dilalu oleh seseorang supaya nak tahu betul kodok dia tuju Allah hati dia. Kadang-kadang ketika tak diberi kelebihan, tidak beri pemandangan alam-alam ini, kita dok rasa kita nak Allah. Tetapi ada orang masuk alam yang pertama, alam malakut, alam mulk tu pening dah. Lupa dah perjalanan yang sebenar, hati dia bergantung dengan alam malakut. Maka duduk situ tak sapa-sapa, sesak tengah jalan. Ada orang alam mulk boleh lepas lagi, alam malakut boleh lepas, alam jabarut pula. Sudah. Alam ruh, alam gapo dia pula. Katanya pengarah, lepas ke semua alam-alam itu. Kerana matlamat kita lebih jauh daripada itu lagi. Tujuan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah dan kepada Allah, bukan kepada benda-benda tu kami akan kembali. Maka perjalanan hati adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gitu semula. Seolah-olah dunia ini adalah persinggahan gitu.
Maka alam yang keempat, kemudian dilalukan pula akal alam lahut dipanggil. Mul, malakut, jabarut, lahut. Dan iaitu alam sir dipanggil. Sir. Yakni rahsia Allah Ta'ala. Alam lahut, alam rahsia. Alam malakut, ada kata alam malakut adalah alam malaikat, ada kata. Atas pada alam malaikat, malaikat tak boleh naik dah, dipanggil alam jabarut. Iaitu alam-alam hak malaikat tak boleh naik. Ada lagi benda-benda di situ? Ya, masih ada benda-benda di situ. Luh, qalam, malaikat yang sampai sekat tu. Lepas pada alam jabarut, naik kepada alam lahut. Mari mana nama-nama ini? Nama-nama ini ulama-ulama sufi yang beri. Sama ada mari daripada ilham ke, lagu mana ke, pengalaman dia. Orang tak pernah jumpa, orang tak pernah tahu, kita tak boleh nak royak cerita alih-alih lagu ni. Kita royaklah dengan 1000 bahasa, 1000 hujah ke apa dia, tak boleh. Dan kebanyakan alam ini, orang yang pergi kepada alam ini, orang tak boleh buktikan pengalaman dia. Berapa banyak dalam kehidupan kita benda yang berlaku pada diri kita tapi kita tak boleh buktikan. Maka kekallah dia sebagai pengalaman yang indah pada seseorang. Tetapi ada orang berani beritahu kepada orang, saya pergi gini. Nampak? Maka apabila dia berani, ada orang berani mengarang pengalaman-pengalaman, ilham-ilham yang Allah Ta'ala beri kepada dia, perjalanan rohani dia, maka ditulis. Maka pengalaman ini sebenarnya adalah rahsia. Kerana dikalulah diberitahu, nescaya akan banyak orang tidak akan mempercayainya. Bahkan ahli-ahli agama, agama pun hak tidak sapa kepada peringkat ini akan mendustainya. Apatah lagi orang-orang yang biasa, orang-orang awam. Maka ada benda, sebab itulah syarat pertama nak jadi wali Allah adalah katmu sirri dipanggil. Menyembunyikan rahsia. Sudurul awliya kuburus sirri. Kuburu asrori. Dada para wali adalah kubur rahsia. Kubur ni orang kambuh, jangan buka, jangan gapo. Maka rahsia-rahsia itu adalah pemberian daripada Allah. Pengalaman-pengalaman rohani. Maka kadang-kadang tidak sayogianya diberitahu. Bukan kata ngarut dah tu, tak siroyak kat orang, tak ada bukti. La haula. Bukan lagu tu, ada benda tu kita kecek bab bukti tak boleh. Macam benda-benda lagu ni. Kalau orang tak sapa sudah lalu dah. Nak royak lagu mana tak tahu. Pengalaman hamba duduk di Kelantan, nak royak lagu mana tak tahu. Hamba duduk Kelantan 10 tahun, lagu mana tak tahu. Orang Johor tanya, hamba nak royak lagu mana? Tahu hamba duduk di Kelantan. Ngah pokoknya. Kita nak royak pokok Kelantan tak boleh juga. Nak royak jalan, dok. Kelantan ni kan dia tak tahu hamba nak royak kau. Orang dia ke, suasana dia ke, udara dia ke, gapo dia, banyak benda. Kadang-kadang dia pergi sendiri ya. Maka ada ulama yang berani membuka sedikit daripada rahsia Allah Ta'ala supaya ilmu ini dipelajari, ilmu ini digali dan dicari. Ada orang kata apa buka benda lagu ni Pak Wahabi marah. Layan Wahabi banyak menalah ilmu tak boleh royaknya, hak tak sesuai dengan Wahabinya. Maka ilmu ahli sunnah wal jamaah ni terlalu banyak. Jangan kita sembunyi ke ilmu kita kerana takut kepada Wahabi. Ikut dia lah, dia nak gelepar, nak gapo dia. Memang keedah dia gelepar. Ilmu zahir dia tak faham dah. Ilmu zahir dia tak faham dah. Ilmu lagu ni lagi-lagi lah. Jangan nak melayan sangat Wahabi. Tengok ulama kita mengarang bubuh dalam kitab. Berani dia, cakap dia tak tahu, mesti ada orang tentang. Mesti ada orang marah. Wahabi kau marah ke dia. Tapi apa dia karang juga. Lepas tu pengarang ni siapa kau? Dok perikat lagu ni dia kecek ni. Siapa tak siapa suku pasar tapi kena kecek benda lagu ni. Sebagaimana Tok Pekoh, kalulah kena amal dulu baru kita nak royak kat orang. Alik belakang tu rubuk jenayah tu teruk belakang lah. Tak ada orang amal belakang. Ngaji 3 jilid sudah lah Pekohnya.
Bak hamba, bak gapo dia tak ngaji. Bak apa siapa kalau ni kita dok ngaji bak hamba, bak jihad, bak perang, ghanimah, bak gapo. Ngaji utara tafsir. Tak ada nak amal pun. Tak syarat kena amal. Tak syarat kena amal. Oh, kalau layak gitu gak, habislah ilmu Allah Taala nya. Nah, maka ulama bertegah. Ulama berkerah juga, royak cerita. Pas saya tak faham lagi, insya-Allah kalau demo betul-betul jujur dengan Tuhan, betul-betul hati demo jelas sungguh. Matlamat Allah Taala sungguh demo akan merasai benda lagu tu. Cuma hamba wis secara kasar dulu. Maka iaitu alam sir, rahsia. Iaitu rahsia Allah Taala. Patut tak tahu? Oh, rahsia. Nama rahsia tu. Kalau ayat tahu belaka, orang panggil rahsia. Patut Wahabi nyanyo, dah ya tak cari rahsia tu. Wa fauqa kulli isnaini sya'un. Benda yang dua orang tahu bukan rahsia dah, sya'. Jadi benda suhu dah, benda gapur. Ambo tak tahu kok mana alam ni, gapo dia tak tahu. Dan padanya, pada alam lahud itu hilalah segala asma dan segala resam. Resam ini tulisan. Nama-nama hilang, sirna. Tulisan-tulisan tak boleh nak ungkap ke dah. Kerana tak mampu ditulis. Tak mampu digambar ke. Tak mampu diberi nama. Sekarang alih kasar kita boleh sebut. Gelah. Meja. Kasar benar. Apabila semakin halus tak boleh nak kecek benda lagu tu, tak boleh nak royak lagu mana, tak tahu. Bahasa tidak dapat nak memberitahu benda-benda pengalaman itu. Kalau kita pergi tempat pelik sikit, tak boleh nak royak cerita kat orang dah. Tahap makhluk sia. Tahap lidah, tulisan, gambaran, akal manusia ni di tempat pelik sikit. Misalnya gigilah kau di tempat hok pelik-pelik lah, pergi Amerika kau gapo, masuk dalam tempat robot kau gapo dia. Tengah ngong gitu, nak ayat lagu mana tak tahu gitu. Pengalaman. Maka katanya gi situ hapi hilang belaka, tak boleh nak royak belaka. Hilang dah segala nama-nama. Ambo nak wi dalai-dalai tak boleh benda-benda lagu ni. Takut jadi fitnah. Hak ni pun kali geger kepala juga tu. Wahabi tunggu masa ya. Nak react boleh pitih. Segala resam, yakni segala nafsu, segala diri hilang habis. Fakana qaba qausaini au adna. Rasulullah itu pada malam Isra Mi'raj qaba qausaini au adna. Qaba qausaini. Qausain ini adalah dua anak pan, busu anak pan. Qaba qausaini au adna. Ni dia ngaros. Nak kata dekatnya dalam lingkungan besar ni ya anak panah ni serta anak panah. Maka dalam lingkungan ni Rasulullah. Oh, dekat mana? Pas dekat lagu mana? Au adana, lebih daripada tu lagi. Maka katanya ulama, Rasulullah tak ada orang boleh litah tengok kedudukan dia. Qaba qausaini au adana. Tak erti nak kecek. Kita orang dekat dengan Allah. Ni dekat daripada dekat lagi. Sudah dekat daripada dekat. Tak faham. Tak faham sudah. Tak boleh nak hilang resam, hilang asma, hilang nama, hilang habis belaka. Tak faham apa dia. Bukan kata Tuhan tu bertepat duduk dengan Nabi Muhammad dekat qadar besar ni Bukan nak ayat. Nak menceritakan tu tak boleh nak cerita tu, dia tak boleh nak cerita benda lagu tu. Yakni segala nafsu diri dan segala asar. Asar ni kesal. Macam kita ni asar, bukan maya asar deh, asar. Asar ni kesal, muasir dia Allah. Bapa ni kesal daripada kekuatan kudrat Allah Taala terciptalah gelas ni. Napa asar dia? Alam ni tak ada asar. Ke alam malahut ke? Lahut, jabarut, tak ada dah benda-benda hak kita faham dengan hukum makhluk. Hukum makhluk tak ada dah kawasan tu. Petok, segi, atas, bawah, kanan, kiri, panjang, lebar.
Dan tiada pandangnya di sana itu melainkan wahidul ahad berlaku. Tidak ada yang nampak kecuali Allah Ta'ala berlaku. Agak pun dia pandangnya Allah Ta'ala berlaku. Pandangnya lagu mana? Bukan kita kata ni Allah ni Allah. Begitu bukan. Lama-lama orang faham sendirilah. Wahidul ahad. Bukan hulul ni. Bukan ittihad ni. Ittihad ni sesat. Lagu mana? Seorang tu dia suluk, dia jab, dia suluk, dia bersih hati ke akhir sekali bersatu dengan Tuhan. Ittihad, bersatu, menjadi satu dengan Tuhan. Amalan Hindu lagu ni, ittihad, jadi dewa, jadi Tuhan. Tak nak ittihad, kalau apa dia soal lagi? Hulul ni Tuhan masuk dalam diri kita. Hulul ni Tuhan masuk dari kita. Kita ni sebenarnya Tuhan. Sesat juga. Maka orang sufi hak benar ni hak benarlah. Hak salah tetap ada, hak salah. Kita royak dah. Semua ilmu ada orang penjenayah dalam ilmu tu. Nak merosok ke ilmu tu, tak amanah dengan ilmu tu, maka orang pun duk kata ke ilmu tu kerana salah kawan ni. Tak salah kawan ni soal lain. Kalau dalam bab sesat bukan dalam tasawuf saja, dalam fiqh sesat banyak mana. Wahabi sesat dalam semua bidang. Tauhid punya sesat, dalam fiqh punya sesat, tasawuf punya bidang. Duk ngajar rata, tak ada orang marah pun. Tak ada masalah pun dia. Rasa betul, rasa apa dia. Maka kesesatan seseorang individu tidak menunjukkan ilmu itu sesat. Tu bahasa orang tua kita. Tua itu sesat betul, ilmu dia tak sesat. Apa beza? Kalau tua sesat, ilmu dia sesat. Tak. Dia sesat dalam fahaman kepada ilmu tu. Wahidul ahad, yakni Allah yang satu juga. 7 lagi. Hati kita jangan hidup itu lagi. Ni alailahu. Hak ni kesudahan kepada perasaan seorang hamba dengan Tuhan dia. Ni kesudahan ni. Kesudahan. Alain tak ada dah lepas pada tu. Habis cerita dah. Hujung alain tak ada dah alain ni. Dan padanya sehingga fana hamba dengan Tuhannya. Habis cerita dah. Manusia selagi mana ada perasaan, ada diri dia, dia tidak akan dapat memahami Tuhan dengan sebenar-benarnya. Kena buai diri kita. Maka buai lagu mana? Jadilah fana. Hilang segala kemampuan. Maka katanya Tuhan, katanya Nabi, araftu rabbi bi rabbi. Aku dapat mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kalau dengan aku tak boleh kenal. Masih ada lagi haluh-haluh dia tu. Hak ni kita ngaji tauhid ma'rifatullah. Tauhid kok tasawuf. Sebelum ni kita ngaji tauhid salah. Kita ni tauhid salah dah. Ngaji tauhid qalah kita ngaji dah. Jadi ilmu ahli sunnah wal jamaah ni banyak. Dia bukan ngaji tauhid 3 ya. Tauhid qalah ada. Ni kita ni tauhid salah. Jadi kalau orang kata ambo ngaji tauhid salah tapi kecek supaya Wahabi, ambo ngaji tauhid salah. Ni kita ni. Tak jadi Wahabi pun. Betul supaya faham tauhid qalah. Lepas tu ngaji pula tauhid sufi pula, tauhid tasawuf pula. Ni hanya pengalaman-pengalaman yang diberi izin untuk cerita kepada orang. Hak tak cerita, kita royak dah, dada para wali itu adalah kubur para rahsia Tuhan. Jadi nak tahu, gali sendirilah. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Orang tu dia tak sih mencuba, tak sih belajar, takut nak menghadapi ilmu, akhir sekali dia membodohkan masyarakat. Masyarakat duduk dengan ilmu lagu tu. Yakni selesailah ia daripada memandai kepada aghyar. Aghyar ni ghair, maknanya selain Allah. Sehabis-habisnya dalam hati dia memandai, bergantung kepada makhluk. Hilang betul. Antara makhluk yang paling lama, paling susah nak keluar daripada diri dia adalah diri dia sendiri. Hak lain dia boleh nampak, diri dia tak nampak lagi. Dia duk rasa dia yang fana, dia lagi fana lagu mana duk rasa dia lagi.
maka hilang habis selain Allah Ta'ala. Habis sehabis-habisnya. Kalau kita hati kita ni bekas dah mau basuh bubuh sabun, cuci habis tak ada kesel apa kosong. Sekosong-kosongnya. Kita ngaji tauhid bukan isi Tuhan dalam itu. Isi makhluk semakhluk-makhluknya. Pas nak nampak tauhid lagu mana? Tauhid itu mengesahkan Allah Ta'ala. Dan suci hatinya daripada kadar. Kadar ni kekeruhan. Khuz ma sofa dak ma kadar. Ambil yang jernih, tinggal yang keruh. Kadar. Siapa dia kadar? Keruh ini adalah makhluk. Mengeruhkan hubungan kita dengan Allah. Dia merupakan debu-debu yang hinggap kepada mata-mata untuk melihat Allah Ta'ala. Dan aghyar, bersihlah hati dia daripada kadar dan aghyar. Bukan qadar kadar. Ketika itulah, ketika hilanglah segala resam, segala apa, semua hilang belaka. Ketika itulah difahamkan di dalamnya segala makrifat, terbukalah segala rahsia-rahsia yang terlalu banyak dan tak tahu nak digambarkan pada masa tu. Yang kita dok rasa ilmu ni ilmu ni kita dok ngaji ni ya ilmunya. Lupa kata Allah Taala ni hebat sangat, dia sembunyi hok banyak, dia tunjuk hok sikit je kita. Tapi nak lepas hok sikit ni pun rasa Allah, rasa macam aling ya kita. Padahal tak tahu apa sebenarnya kita masa sekarang. Apabila tergelar hilang ilmu hak sikit ni, barulah boleh ilmu hak besar. Difahamkan di dalamnya segala makrifat dan asrar rahsia-rahsia. Tak boleh nak ayah rahsia ke? Asrar. Sebab tu kadang-kadang orang tu dia kecek macam-macam. Hak ni kecek lagu ni, hak ni kecek lagu rahsia ke? Ya qadah hak dia dah supaya kita kalau dia mau kata pergi Kota Baru, ajak pergi jalan ilmu. Klik mula, dia mau lagu mana ilmu? Hak dia perasa, mau dia perasa lah kedai tu ada kedai ni. Kedai tu mau tak perasa. Ni pula ayat, mau gini. Lagu tu lah pengalaman tu atas masing-masing pula. Dan patutlah orang yang lepas dah segala tu hilang dah segala fana habis dah, layaklah dia. Patutlah ia tempat tajalli Tuhannya, tempat Tuhan zahirkan diri dia sejelas-jelasnya. Selagi mana dok nampak makhluk, selagi itulah tak nampak Tuhan. Sekadar banyak mana makhluk dalam hati kita, sekadar tu kita nampak Tuhan. Kelabu ko, terai ko, sekadar tu. Kita buai habis baru nampak dia jelas. Tuhan tu jelas. Tapi kita, Tuhan ke sifat dia az-zahir wal batin. Tuhan tu zahir. Terlalu zahir Tuhan sehingga tak nampak. Supaya mata kita, kalau matahari terlalu terang pun tak boleh nampak dah. Tu lemah sangat mata pandangnya hati. Maka dinamakan hatinya itu. Istilah orang-orang tasawuf jolo rekod dah ni. Dah nak ayat lagu mana tak tahu, ya kena ada sebut istilah-istilah. Hati dalam keadaan itu dia panggil gini, dipanggil tiflul ma'ani, dipanggil goni. Jangan dok banyak kecek ke? Pekoh tu istilah banyak mana? Hadis istilah banyak mana? Nahwu istilah banyak mana? Terima pula. Kalau tasawuf buat istilah-istilah bagi nama dan keadaan suasana pada ketika tu, tak boleh terima pula. Apa jadi tak insaf lagu tu dalam ahli ilmu? Kita ahli ilmu, kita kena belajar. Istilah orang kena ikut. Hadis hasan gharib, hadis maudhu', boleh terima pula. Hadis ni hadis sahih. Mari mana Nabi Muhammad tak ajar, Quran pun tak ajar. Mari. Tuhan ada Nabi Muhammad ada kecek haza hadisun sahih. Tak. Apa setengah orang hadis istilah ilmu dia boleh terima. Ilmu orang tak boleh terima. Tak boleh terima. Tak boleh lah ilmu ni. Saja-sajalah demonya. Kecek lah mengaji boleh 4 kali PhD pun tak boleh faham ilmu lagu ni. Orang duk kapung boleh faham kalau Allah Taala izin. Duduklah mengaji bijak sepandar boleh goni boleh pah mana. 100 PhD semua bidang, profesor kau gapo, dekan fakulti kau gapo, rektor kau gapo. Tak boleh faham rezeki Tuhan lagu tu. Tu rahsia.
Adilnya Allah Ta'ala. Nah, Tuhan nak tengok hati kita belaka. Sombong ko, ego ko, gapo ko, rasa bijak ko, rasa pandai ko, rasa gapo. Oh ni tak lagi mana. Petai hari lagi bersubuh sembedah dalam ilmu ni. Ulama kata siapa dia yang benci kita Ihya Ulumuddin, dalam hati dia ada masalah. Kita orang marah sikit, orang ngepek, orang kritik sikit marah dah. Pas lagu mana nak boleh rahsia Tuhan? Hati debem nak bersih kau demo. Orang kritik biasa ya tu. Maka dinamakan hatinya Ka'batullah, Kaabah. Kaabah kita nampak tu betul? Oh, istilah dia lah Kaabah. Bapa orang nama Kaabah? Nanti gak sosok. No. Ilmu ni jangan gi ngakak gak, gi ngaprasaan gak. Kita misalnya gi satu tempat, gi di tepi pantai, kita pun senyap hayati suasana, sedapnya tenang. Belajar gak guna lagu tu. Menghayati ilmu, menghayati gak belajar guna akal, belajar guna hati. Jangan guna akal semata-mata. Kalau tidak jadi orientalis kita. Orang kapi bijak dalam agama sebab dia guna akal sungguh. Kok kaji tu kan orientalis tu, ngaji agama Islam kerana nak merasuk ke agama Islam. Ngajar tafsir besok, ngajar hadis besok, ngajar goni besok. Tapi apa dia tak boleh gapo-gapo? Inilah rahsia sebenar ahlu sunnah wal jamaah. Yang tidak akan boleh kepada sesiapa kecuali orang mukmin sahaja yang layak untuk melihat ilmu-ilmu lagu ni. Ilmu hadis nak belajar dengan orang Yahudi boleh. Ada seorang tu dalam TV yang mau dengar masa tu umur berapa baru. Dalam 30 tahun lepas kali. Dia kata hamba PhD hamba mengaji dengan Yahudi. Allah. Tu pena hok jorai kertas dia tu Yahudi. Yahudi ada Islam, ada agama. Percaya ke Tuhan? Tak. Hak penting ilmu. Allahu Rabbi. Ilmu lagu mana hak tak bersambung dengan Tuhan. Gelak, gelemak. Tapi kerana nak sekeping kertas, mengkorbankan segala akidah, segala keimanan, segala cahaya, segala ikatan dengan Allah Ta'ala kerana nak sekeping kertas. Bodoh tak cidik. Profesor tu. Prof tu. Kecik lagu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni yang kita nak. Islam nak kau orang lagu ni. Membantu kau dalam Islam. Dalam perjuangan. Dalam nak dapat bantuan Allah Ta'ala. Sekadar ilmu semata-mata. Ilmu tak bersambung dengan Allah Ta'ala lagu ni nak. Karuk berlaku. Ilmu hak sebenar disusuk oleh Allah Ta'ala sendiri. Tahu? Mengaji dah setara mana. Aku susuk rahsia aku. Kecuali hatimu jujur sungguh akan terbuka. Mu ambil PhD tapi hatimu jujur mu boleh ilmu ni. Bukan kata ambil PhD tak boleh lah. Duduk. Orang kata ustaz ni anti sungguh PhD. Duduk. Ada orang tersesat dengan ilmu dia. Kalau kita kata budak ngaji sekolah takut nampak tak tinggi sangat ilmu dia. PhD lah ni hangga habis sekolah falsafah dah. Gaji falsafah dah. Waktu tinggi dah dalam perbahasan ilmunya. Ilmu sekolah kalau PhD ni habis cerita dah. Tak boleh nak raih dah. Tak ada kertas soalan dah nak pergi ke dia. Habis dah cerita je. Kalau bidang ilmu ni habis dah. Punggah PhD kan. Jadi profesor pula, pengalaman pula, mengajar pula. Habis cerita tak boleh nak raih lah. Kata dia wih soalan kat orang tu. Maka pada masa itu hatinya jadi Kaabah. Ka'batullah. Kaabah. Tempat puja. Tempat dituju. Tempat Tuhan tajalli ke rahsia-rahsia dia di dalam hatinya. Maka benda yang tempat dituju, tempat diberi rahsia dipanggil Kaabah. Seperti Kaabah kita duk ziarah di Mekah tu sekarang. Tempat manusia tuju situ. Maka apabila hati itu bersih, di situlah tempat Tuhan tajalli ke rahsia-rahsia. Tajalli ni jelas maknanya. Ambo ambil ring dah ni, pelonggam dah ilmu ni. Amo tak bahas dalai-dalai takut kalau tok guru tua berat benar ya bahas tak bahas alik-alik alik berjatuh. Betul-betul ilmu kita nak belajar dengan dia pun kita pun kena ilham juga. Kalau kadang-kadang yang ngajar setahun tahun depan baru faham. Kadang-kadang dia kecek sekali tak soyak cerita. Dia baca kecek biasa. Sebab tu orang tua dulu rahsia sungguh ilmu. Dia kecek orang tak faham. Tahu tak faham, tak ayah tu kecek ke apa dia. Sekali tak sebi faham. Engkau rahsia.
Kalau tak sabar, kalau tak gapo agak tak terbuka ilmu ni. Nah. Dan mahligai Allah. Nama dia ni, tak sudut panik lah. Nama dia. Nah. Dan rumah Allah, Baitullah, rumah Allah. Nah. Oh ni reka pula buat rumah tu, ada rumah. Dok. Ke Kaabah masjid-masjid dipanggil Baitullah, ke rumah Allah. Pahalah nisbah tu. Nah, nak memuliakan satu benda kita nisbahkan kepada Allah. Baru nampak mulia. Nah. Dan murak daripada tempat tajallinya dan tempat tiliknya. Jadi maksud daripada Kaabah, maksud daripada mahligai, maksud daripada rumah adalah tempat Tuhan tajalli di situ. Nah, kita kalau nak saling tubuh kita nak pakai baju kena saling baju deh. Nak tajalli, nak zahirkan tubuh kita kena dalam rumah kita. Orang tak saling baju luar rumah. Maka kita tajalli sepenuh-penuhnya. Nak pergi tandah kau apa dalam rumah. Tempat kita tu. Maka Tuhan zahirkan dalam hati orang yang bersih lagu tu. Gapo dia boleh? Tak tahulah. Rahsia ke? Ya. Dan tempat taruh rahsianya rahsia Allah. Dan patutlah orang yang hati perikat lagu ni fana dah hilang segala makhluk ni menanggung amanah Allah Taala. Oh, hak ni amanah sebenarnya. Ambo ingat amanah ni gapo dia? Ni amanah hak sebenarnya. Hati lagu ni baru layak untuk Tuhan letak rahsia-rahsia dia amanah. Kalau hati yang khianat, tak Tuhan tak letak. Pok kita ni khianat. Nah, kalau boleh rahsia tu gak nak royak kat orang berketak nak royak. Boleh sikit gak. Oh, ai nak royak. Mulut tu la ilaha illallah. Apabila khianat lagu tu Tuhan tak akan bui. Tak akan jadi ke hati kita itu tempat menanggung amanah dia. Rahsia dia ni kena pegang molek. Nah, sebab tu wali ni katok pun tak mengaku jadi wali. Gocoh setara mana. Dia buat cik ni wali. Dah. Payah nak mengaku. Macam-macam ceritalah. Tapi sekadar cerita nak percaya tak percaya tak jadi kafir. Tapi gitulah. Tak bolehlah rahsianya gitulah lah. Dan dapat ia mengenal Allah dengan Allah. Ni. Araftu Rabbi bi Rabbi. Ni slow dah hamba mengajar ni tak tahulah. Habis kholasuh dah kita buat. Orang tua dulu daripada awal sampai akhir tak faham apa yang berkecek. Tapi semua perkataan kena tulis lah. Ambil berkat. Waktu kata berkat ni kena percaya sungguh. Ilmu dibuka dengan keberkatan ya. Kalau bahasa ilmu ego je ni pakakak kat. Allahu Akbar. Tak terbuka habis. Mengenal Allah dengan Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Siapa dia dan yang dapat mengenal Allah kecuali Allah Ta'ala saja. Makhluk tak boleh nak kenal. Ulama kata hatta Nabi Muhammad tak boleh sekenal Allah Ta'ala diri dia. Sebab tu dalam doa-doa munajat tu Nabi Muhammad mengaku petang. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Maha sucimu ya Allah ya Tuhanku. Aku nak pujimu tak boleh. Supaya mu puji atas dirimu. Kerana pengetahuan mengenai dirimu paling tahu sekali. Aku tak tahu. Aku puji seindah-indah bahasa, seindah-indah makrifat, setinggi-tinggi sedalam-dalam pengetahuan aku pun tak faham juga. Aku tak boleh nak kecek. Ngakulah aku ni hamba, mu ni Tuhan. Tak akan bertembung ilmu seorang hamba menguasai Tuhan, tak boleh. Kun huzza dipanggil. Tuhan saja. Kenal Allah dengan Allah. Tu Nabi Muhammad royak dalam dia nak kenal Tuhan, aku kenal Tuhan dengan Tuhan. Lepas tu Nabi Muhammad kecek mengenai diri dia pula. Wa ma araftu qadri illallah. Bukan kata nak kenal Tuhan. Nak kenal aku pun aku tak kenal. Aku tak kenal setara mana aku di sisi Tuhan. Aku tidak tahu qadar aku di sisi Tuhan kecuali Tuhan sendiri. Setara mana tak tahu aku ni. Aku sendiri tidak tahu qadar kedudukan aku. Dalam neraka aku boleh lagi ngejah. Ambil orang waktu setara mana aku tak tahu qadar kedudukan martabat aku di sisi Tuhan setara mana. Apabila Nabi Muhammad tak tahu, Allah Ta'ala tak tahu. Diri dia pun dia kata dia tak tahu.
Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku saing dengan Nabi Muhammad, aku tak kenal Nabi Muhammad pula, kecuali bayar dia saja. Aku tak kenal Nabi Muhammad. Padahal mau duk saing lama dah. Kalau bak Nabi Muhammad, Rasulullah hangpa tak kenal dia. Tak kenal dia, kecuali bayar sahaja. Tengok. Kita lah ni rasa hangpa kenal belakang Nabi Muhammad biasa ya. Biasa. Setara mana demo? Ke demo duk buah. Sebab tu kata-kata ahli dunia, kata-kata orang yang ada masalah ni, sekalipun dia dari sudut ilmu tu tinggi, maka benda itu seolah-olah sampah bagi arif billah. Ilmu ni bukan ilmu langsung. Sebab tu pak kita tak dengar. Kecek pokok kita ni. Kok dalam live, dalam gapo dia, pak kita tak dengar. Apa? Tak tahu jadi rosak pula ambo dengar. Bukan ilmu. Ada seorang tu berkata, dia kata ambo tidak akan baca satu-satu kitab kecuali pengarang dia tu wali. Ambo tak akan baca mana-mana kitab kecuali pengarang tu wali saja ambo baca. Apa kita kata? Kerana kalau bukan wali mengarang, punuh kita baca ilmu dia. Jadi ada masalah. Wali ni dia tulis ni semua dengan perasaan, dengan dia, dengan gapo. Maka kita baca ada berkat, ada masuk benda dalam dia. Sombong demo. Dok jadi masalah pada ambo kalau baca benda. Dia katalah, kita ni baca belaka, komik pun kita baca. Pasal pok tolong pok kita ni tak sedok kira. Jangan dok kira kita. Ni ilmu orang, ni bukan ilmu ambo. Ni ambo hanya baca saja seperti mesin fotostat. Katanya Syekh Nuruddin kata, ambo bukan aling, ambo ni seperti mesin fotostat. Ya fotostat kitab tebal-tebal, dia tak jadi aling, cuma waktu ubik saja. Tak ada pun ilmu ambo reka. Orang lah ni petik sikit, tulis tesis, hok ambo. Ambo ada aling. Bila meso demo reka ilmu, mustalah hadis demo reka. Dak, patu demo ke dia demo. Apa ilmu orang? Ngaku gak kita tak tahu apa. Ilmu orang mengapa? Ilmu tu tak boleh lagi. Manusia kena buai sikit ego. Siapa bila tak si pemberian Tuhan. Belajar agak turun sikit ego, buai sikit ego. Ego diri tu panggil. Nafsu tu panggil. Diri, rasa keakuan tu. Aku pandai, aku bejok, aku boleh PhD, aku goni, aku ngaji pandai, aku muda-muda lagi boleh goni, sudah. Tuhan masa malu. Ambo nak ngaji nak kenal Tuhan, bukan nak kenal demo. Bukan nak lihat kepandaian demo. Ambo nak ngaji ni biar nampak bisa Tuhan. Ni kau ngaji kau nampak bisa demo. Ngaji kok mana? Hura lagu mana? Ni nak hura kita, bukan hura Tuhan panggil. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi kata, banaitu fi jawfi bani adama qasra wa fil qasri sadra wa fi sadri qalban wa fi qalbi fuada wa fil fuadi syaghafa wa fil syaghafi lubba wa fil lubbi sirra wa fi sirri ana. Artinya telah aku perbuatkan di dalam rongga anak Adam itu. Satu mahligai. Ada satu mahligai. Mana tak nampak pun mahligai. Allah kecek. Ya aduh, ya tak boleh nak tulis cerita ni. Jadi terpaksa menggambar-gambarkan. Seperti seorang penyanyi, seorang novelis nak menulis perasaan pada ketika tu dia gambarkan. Angin bertiup, daun-daun bertebaran, kereta lalu bunyi ping-pong, ping-pong. Yang oyak lagu mana tak tahu. Hanya boleh tulis lagu tu sahaja. Maka kadang-kadang orang-orang menyanyi kecek benda yang melampau. Lautan api sanggup ku renangi. Nipu ya, tapi yang oyak gambaran dalam hati dia tu setara tu. Kalau tolak dalam apinya sepak dia. Dia nak kerja dalam api, tolak. Reyok muka rasanya bahaya di api. Apa dah? Telah ku siapkan sebuah daerah. Tengok nak lagu mana tak tahu. Paling sunyi. Daerah aku siapkan bagimu isteriku satu daerah. Untukmu. Duduk flat ya. Duduk flat. Rumah flat ya. Bising gogeng-gogeng. Paling sunyi kata. Kita dua ya. Sunyi.
Seolah-olah manusia ni tak wujud. Kita ya duanya. Ini ayat cerita dia. Nipu kahong. Nampak? Tapi gambaran itu, hati itu tidak ada bahasa yang boleh bahasa hati. Maka ilmu sufi, ilmu tasawuf ni ya buat semua menggunakan hati. Payah nak menggambarkan. Sebab tu syair-syair dia menyebut Laila, Majnun, Arab. Benda-benda yang tak kita sendiri pun jadi keliru kan. Sebab dia tak nak ayat perasaan dia. Kita bukan kata gila pun tak faham juga bahasa dia dah. Gila ke? Kecek. Tak faham juga. Kadang kecek gapo dia dah mau gila rupanya. Hamba ingat dia mau tasawuf. Gila. Ada juga. Tapi orang wali ni tak gila. Perasaan saja. Ada tu ya senyap ya, tak boleh nak kecek tu. Ya senyap. Tak boleh nak kecek. Tak tahu bahasa, tak tahu gapo dia. Tak tahu Allah. Kita ni masalah besar setara mana tapi kita boleh royak lagi orang. Hamba ni Allah, pala pening. Boleh lagi. Sebab tak sampai peringkat tu. Tapi kalau berat sangat tak boleh nak kecek. Mana dia masalah tahu? Senyap. Tak boleh nak kecek hamba. Terlalu berat apa yang hamba tanggung. Pas wali bukan masalah dunia, bukan masalah orang curi pitih kita, bukan masalah harta, bukan masalah dunia, masalah pangkat, masalah orang hina kita. Dok dalam lagi. Besar lagi dia mikir. Pas nak kecek ke mana orang? Dia nak kecek ke mana? Nak mentadbir ke ibarat-ibarat dalam bahasa, dalam perkataan. Nak ke mana? Nyasa dia berjalan kau tengok. Kau nak lepas. Tak tahu nak kecek ke mana tu. Pergi hak ni pun tak kena, hak ni pun tak kena. Tak tahu alik-alik dia berjatuh. Kadang-kadang tok wali duk cacah saja seminggu tu. Cacah. Tak tahu nak kata kau. Kadang-kadang tengah hidup naik tangga. Dia mari perasaan dia awal. Seminggu duduk cacah situ. Tak makan, tak minum, tak lapar, tak apa. Pas kita nak buat, nipu. Setengah je tu. Tak jadi ni. Tak jadi. Moga kita tak sampai peringkat tu. Aku perbuat dalam rongga anak adik itu satu mahligai. Dan dalamnya mahligai itu ada dada. Dan di dalam dada itu ada hati. Dan dalam hati itu ada fuad. Fuad, hati kecil. Dia panggil hati yang hitam. Lubuk yang hitam. Dan dalam fuad itu ada syaraf perasaan tu. Sangat-sangat tu. Perkataan sangat tu mari mana? Mari situ. Sangat. Seperti Zulaikha sangat-sangat sayang kepada Yusuf. Siapa peringkat? Syarafaha hubba. Syaraf tu. Syaraf ni bukan kata dalam toh-toh ni dalam sayang dia sangat. Sehingga dia sanggup buat apa saja. Katanya M. Nasir. Apa dah? Mimpi Zulaikha tu. Orang tak ingat dah. Ini ayat kata dia sanggup buat apa saja. Untuk mendapatkan cita-cita dia. Dan di dalam syaraf itu lub. Ada dalam lagi. Dan di dalam lub itu sir. Dan di dalam sir itu aku. Allah dalamnya kita menyelami. Berarti perjalanan kita bukan keluar, tetapi ke dalam. Perjalanan sufi bukan keluar, tapi ke dalam. Siapa dia yang tidak berjalan ke dalam, dia akan dibala ke berjalan keluar. Siapa dia yang tidak diberi perjalanan batin, maka dia dibala ke berjalan rata, berjalan. Nak pergi cari Tuhan kat luar, mana boleh? Cari ke dalam. Perjalanan. Perjalanan lagu mana? Masuk dalam kita. Bukan. Berat pahal lagu tu. Tu pahal cara Wahabi Zuhir lagu tu. Jangan pahal cara lagu tu. Lah ni pakat tak sing ngaku belako dah Wahabi. Pelik sungguh. Berkali orang marah belako Wahabi. Orang kata sesak belako. Lah ni siapa dia kata kat Wahabi amba samai kau dia. Maknanya malulah, memalukan perkataan Wahabi. Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi dulu. Dia mufti. Dia kata nama Wahabi ini nama yang sangat mulia. Tak ngaku apa? Ngakulah. Apa tak ngaku? Saya ngajar cara Syafi'iyah. Amo ngajar cara Sufi. Dia mau nak panggil amo Sufi, amo tak marah. Dan saya mengaku. Dia mau ngajar cara Wahabi. Orang kata dia mau Wahabi, dia mau marah. Gapo dia mau sebenar? Dia mau nak panggil gapo dia mau. Gapo dia lagu tu? Jelaslah sebut ngaku. Dok bela sangat Wahabi, dok bela Muhammad bin Abdul Wahab. Ngakulah. Cara ngajar pun sopo. Faham nak label gapo dia nak kecek gapo dia. Dia ni wali. Kau nak panggil gapo dia? Tak boleh, kena panggil jelas. Jangan mengelirukan umat pula. Demo boleh. Tak sing ngaku demo boleh. Payah berlakulah jelas.
Bunuh ayat ni Pak Leh, ni cikgu. Ni goni. Bunuh itulah. Pelik tu saya ngaku. Nak kata malunya nama Wahabi. Dok, Wahabi bersih. Wahabi bagus. Wahabi tauhid. Apa dia mau tak ngaku? Malu ke apa dia nama Wahabi? Kalau hamba Asy'ariyah Maturidi, apa ngaku? Tak malu. Tak ada masalah kau. Demo duduk bela, duduk gapo, bawa faham dia. Apabila kita kata Wahabi, demo tak sih. Ngakulah. Memalukan. Tahu dah lah. Baca kat sejarah dia. Ya dia mau gelenyar sangat duk sokong tu. Ada orang lain deki. Deki yang tak apalah dia nak jadi hero kat seorang okeylah. Hak berat tu bela Muhammad bin Abdul Wahab, kata orang lain kata kau Abdul Wahab salah berlaku. Pelik sungguh. Bela seorang menafikan 800 ulama lain. Allah dekilah salah dia akan jawab dengan Muhammad Abdul Wahab. Pas kalau hamba kata Muhammad Abdul Wahab betul, faham nak kata hak ni salah 800 orang. Nak jawab 800 orang nak jawab. Baik, hamba jawab dengan dia seorang banding dengan hak 800 orang. Maka Nabi ayat dah. La tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku, ulama-ulama orang yang alim dalam tidak akan berkumpul atas benda sesat. Ingat faham kita. Benda hak majoriti hak betul kebanyakannya. Maka majoriti umat daripada meninggalnya Nabi Muhammad siapa lah ni ahli sunnah wal jamaah lah. Lah ni ngaku dia pula ahli sunnah wal jamaah. Zaman dulu tak saya ngaku jadi ahli sunnah wal jamaah. Apabila kita baru jumpa hadis kali kata ahli sunnah wal jamaah dijamin betul, mulalah nak ngaku ahli sunnah wal jamaah pula. Dan di dalam sir itu aku ambolah pengalaman ambo ngaji. Tak wajib dengar, tak wajib percaya. Pengalaman ambo ngaji kalau tok guru tasawuf, dia paling tegas dalam melawan Wahabi. Kalau tok guru lain, tok guru pekoh, tok guru gapo banyak berlemah lembut. Tok guru tasawuf hamba kalau ngaji sebut Wahabi dia tutup kita ni, takut jadi kurang ajar kita. Tutup perau selalu. Kena ya wi rapat jik selalu. Kerana orang sufi ni tak ada kepentingan. Orang kata, orang lari daripada dia, orang gapo sebab dia sebut Allah Taala sungguh. Sebab tu dia dengan Wahabi dia tegas sungguh. Kalau orang lain kona kok ni. Royak juga salah tapi kona tu banyak. Sebab jaga kepentingan. Sebab apa hamba kena serai kuat? Deh. Sebab apa orang lain tak kena gapo dia? Dia ahli sunnah jemaah juga. Senyap. Cari safe place. Tepat selamat. Tak kena nak kau orang. Lagu tu lah mau nak royaknya. Tak si kecek pun tak apa. Cuma Nabi Muhammad marah lagu tu ya. Gitulah lah. Nabi Muhammad kata akan muncul golongan yang berkecek Quran hadis. Tetapi iman dia telah keluar daripada dada sebagaimana anak panah keluar daripada busu anak panah. Cabut cah. Tak ada langsung tinggal pun. Maka jika kamu berjumpa dengan kumpulan ini, maka wajib kamu menentang dan memberi keterangan. Kalau kamu tak melawan, maka kamu telah menyembunyikan apa yang diwahyukan kepada aku. Takutlah ni orang lawan Wahabi, risiko banyak benda lah. Kita akan diserang, Facebook kita akan begini, gapo-gapo, macam-macam. Tak saya tangguh risiko. Ambo ni hanya memanjakan lidah ulama-ulama dulu. Sekalipun kita tak dengar suara ulama-ulama, tapi ilmu ambo ni ambo ambil daripada pok dia saja. Daripada pondok-pondok tua. Ambo hanya memanjakan lidah dia saja. Mungkin dia tidak ada peluang masuk dalam live, dalam gapo. Tetapi ilmu dia masuk. Bukan ilmu hamba pun, ilmu pokok dia saja. Bukan hamba kata nak naik diri dia, dak hanya memanjakan lisan dia saja. Mungkin dia tak ada peluang. Macam-macam ancaman kena ugut tai bunuh ada, halal darah ada, kafir musyrik ada, khabis ada, murtad ada, kuburiyung ada, capaliyung ada, macam-macam nama hamba. Kalau panjang balik sana PhD panjang. Al-kuburiyung, al-capaliyung, al-musyrikung, apa dia tak macam-macam lah. Macam-macam. Lagu tu lah. Malaikat mana kat mana dah? Wa fi sirri ana, dan di dalam sir itu adalah tempat tajalli aku. Tu maksud dia. Wa fi sirri ana, di dalam sir itu aku. Apa maksud di dalam sir itu aku?
Yakni di dalam sir itu tempat tajalli aku. Bukan aku duduk situ, Tuhan tak bertepak dah. Kita mengaji dah, Tuhan tidak duduk lalai, duduk luar. Lepas tu wa fi sirri ana ni tempat tajalli Tuhan. Zahirnya Tuhan di mata hati orang. Nah, kadang-kadang ada orang tu, dah. Sebab itulah nampak-nampak itu dikenal, kita sebut dah. Demo kenal dah, demo nampak dah orang kahwin tu. Nama sekian-sekian, tak nampak Lah, itulah nama sekian-sekian itulah hok pakai baju gini-gini. Oh, nampak. Nampak ada semacam dia. Sani muka tak ada. Oh, sani hamba tak kenal lagi. Demo royak apa pasal? Nampak dah pula sani tak nampak mana so. Nah, jadi nampak tu sebenar dikenal. Nah. Dan tempat aku taruh rahsia. Tu maksud kata wa fi sirri ana. Di dalam sir itu aku adalah tempat aku taruh rahsia-rahsia aku. Tuhan tak ada tempat. Katanya Tuhan juga dia riwayat dalam kitab-kitab tasawuf kata dunia dan seisinya tidak cukup untuk aku. Tetapi aku cukup di dalam hati orang mukmin. Gapo dia maksud dia? Inilah kiasan kecek tu. Jangan awak pergi Zuhir style Wahabi dah. Taruh rahsia dan tempat mengenal akidahku. Hati lagu tu bagus apa? Di dalamnya maka sembuh Nabi Allah mana? Dan firman-Nya kepada Nabi Daud alaihi salam. Bila kau umur sesuai anak lelaki jadi imam. Ya gini, anak lelaki ni apabila sudah memayyiz sah dah sembahyang. Sekalipun tidak wajib, sah dah sembahyang. Kalau tidak memayyiz, yakni tidak kena kanan kiri lagi, kita buat jadi tu imam tak sah sembahyang. Maka apabila seorang itu sah sembahyang, maka sah jadi imam. Misalnya anak kita umur 7 tahun tu pandai dah. Pandai baca Quran, betul dah, najis pun apa, boleh kita buat imam, boleh. Sah. Tetapi afdalnya imam itu adalah orang balik yang sempurna. Nah, Allah ni ada style tradisi tak tahulah. Kita nak kata ke takut seruati. Style AJK masjid hok jahil. Nyo letak tu imam hok tak balik lagi. Sekalipun dia sedap baca Quran tapi tak sempurna. Kena letak orang balik dah. Kerana kepala munajat itu biar sempurna. Antara kesempurnaan lelaki dia balik dah. Nah, maka nak jadi imam lagu tu. Masih boleh kau anak saya umur 10 tahun? Boleh lah. Jadi makmum saya, ibunya, sebab saya tak yakin untuk jadi makmum anak saya. Kalau tak yakin, tak pandai baca Fatihah, najis, tak itu, tak boleh. Jangan buat gitulah. Ni maknanya anak kita beres belakang dalam bab najis, ambil air semaya. Ustaz apabila Dajjal keluar mengelilingi dunia untuk mencari pengikut dia. Bagi orang yang beriman yang tak mahu ikut Dajjal, apakah mereka akan dibunuh oleh tentera Dajjal sebab tak ikut mereka atau dibebaskan? Waktu hamba tak tahulah lagu mana tindakan Dajjal. Tetapi lah ni kita persiapkan iman biar ada dalam dada dulu. Kalau iman tak ada dalam dada nak pertahankan apa? Dajjal mari nak ambil iman ya. Pas kita tak ada iman dah. Dajjal kata biar tak payah ambil tak apa dah, muka tak ada dah iman. Ambo nak ambil iman ya. Maka dia akan cari orang ada iman, orang tak ada iman dia cuma gitu mari belakang dah lah. Lagu tu. Maka hak pentingnya kita tak tahulah dia bunuh belakang, ko dia bebas, ko dia buat gana, ko cuma dalam hadis ada sebutlah. Orang tak dengar kata dia buh dalam neraka dia nah. Kalau hak ikut dia buh dalam syurga dia. Syurga menurut dia lah. Kerana dia ada kuasa pada masa tu. Orang yang berkuasa dia boleh buat benda tu jadi syurga jadi tu. Kita lawan orang ada kuasa, dia boleh buat kita duduk dalam neraka, buh dalam penjara, buh gapo. Kalau orang jahat, kalau kita ikut dengan kata dia boleh dalam yowi pakat, yowi gapo, jadi syurga. Maka hal tu tidak realiti lah, tidak betul. Tetapi bagi ahli dunia lah syurga dan neraka dia. Tetapi bagi orang beriman, dia tahu ada syurga neraka yang sebenar. Tak boleh nak tipu Kalau nak Nur Muhammad ada di Madinah. Apa dia tu? Tak ikut ni. Kalau nak Nur Muhammad ada di Madinah. Kalau nak Nur Muhammad ada di Madinah. Kalau nak Syekh Ahmad ada di Hadramaut. Sebagai seorang yang pernah belajar di sana, boleh tak Ustaz cerita sedikit tentang Syekh Ahmad? Terima kasih Ustaz. Tak tahu ni istilah belaka ni.
Nama kuk rahsia yang diberi diajar oleh orang-orang lagu ni. Ambo tak tahu maksud Nur Muhammad Sir Ahmad tu gapo dia nah. Minta maaf takut terkeliru huraya dia, takut terkeliru nah. Muraqabah itu sifat atau makom. Muraqabah itu ada dua keadaan. Dipanggil muraqabah belaka dah. Pertama, kita rasa diperhati oleh Allah. Kita pergi situ, tak kena rasa. Tak kena ni kalau hamba tak zikir tak kena ni lagu ni. Hamba ni nampak kuih ajar duduk jalan duduk pelunjuk kaki kecek huha tu hidup perhati ni. Muraqabah. Kedua, kita sentiasa mengintai Allah. Saat ni rasa diintai oleh Allah. Kedua, kita sentiasa mengintai Allah. Peluang-peluang. Tain semaya pun ita-ita semacam tu. Tain sedekah, tain kecek, tain gapo, ita-ita semacam nak tunjuk kepada Tuhan belaka. Maka sifat atau makom, itu istilah orang sufi. Kalau makom benda kekal, jadi sifat dia dah, jadi makom dia dah. Orang ni sudah dapat makom tawakal. Jadi seolah-olah sedarah daging jadi sifat dia dah lagu tu. Tapi selagi mana tawakal tak lekat, hari ni tawakal, esok tak tawakal, maka tu dipanggil ahwal. Boleh hal tu. Mari hal dia. Lagu tu lah. Ustaz boleh kodok suami mengambil duit hak milik isteri tanpa izin, adakah dibenarkan dalam Islam? Mohon penjelasan. Tak boleh. Isteri harta dia. Suami, dalam harta suami ada milik isteri. Kalau isteri suami tak beri, maka boleh ambil hak kita. Kerana ada hak kita kan, nafkah ke apa dia. Manakala dalam hak isteri hak dia, harta dia tak boleh. Sebab apa? Dia kena beri hak nafkah ke? Tak ada. Maka harta dia lah. Tak boleh ambil mencuri. Ya, mencuri. Nah. Ustaz, bagaimana cara isteri nak tegur suami jika suami dah berpuluh tahun tak solat fardu dan tak pernah pergi solat Jumaat? Allah lah. Masa nikah dulu lagu mana awak kenal orang jenis tak semayang ni. Sebab itulah pernikahan dengan orang fasik, sama ada kita pilih orang tino jenis tak tahu kok mana, ataupun orang tino memilih suami tak tahu kok mana, dosa nikah lagu tu. Lepas tu dosa saja nikah tu sah. Ya, nikah tu sah. Tetapi dengan duduk dengan orang lagu ni, pas lagu manalah. Awak ingat bahagia boleh tidur, boleh makan, boleh begitu ya. Kebahagiaan ni diredok Allah Taala. Tak semaya pas lagu mana nak buat ni. Awak silap pilih orang. Pas hamba nak ayat lagu mana tahu? 10 tahun dah tak semaya. Mungkin awak nasihat dah dia. Dia pun tak dengar kata. Panggil tok kodi tok emailnya tak apa tok email. Pas duduk dengan orang lagu ni, Allah. Ulama kata antara sebab boleh kita minta fasakh adalah kita ada masalah ataupun suami kita ada masalah yang menyebabkan agama kita tak boleh nak pelihara duduk dengan dia. Dia ajar kita buka aurat. Dia ajar kita tak ingin semaya. Maka wajib kita jaga agama kita sehingga harus minta fasakh. Boleh minta fasakh. Amba tak boleh duduk. Amba nak semaya awak tak uwi. Saya nak tutup aurat awak suruh buka. Saya nak duduk mana aku ni? Haram aku ni. Saya nak minta fasakh. Jumpa tok kodi boleh. Cerah. Ni agama dia. Demo dah tak semaya. Demo suruh dia tak semaya pula. Boleh lagu tu. Pilih hak tu lah. Pilih duduk sendiri boleh semaya, boleh gapo. Nak tanya, saka keturunan kena buai dari badan atau biar? Saka keturunan. Saka lain, keturunan lain. Keturunan ni DNA tubuh kita. Awak ni keturunan orang alim, awak ni keturunan wali, awak ni keturunan raja, keturunan DNA tubuh kita. Maka DNA mewarisi sifat. Tubuh mewarisi sifat. Orang tua kita minat baca kitab, sifat dia jadi turun juga kita. Muka, rupa, cara, minat, hobi yang jadi turun. Tu keturunan. Kelebihan, kepandaian, kemahiran, goni, macam-macam. Tu keturunan. Saka pula benda luar kita ambil pendamping. Hak tu boleh lah. Keturunan ni tak boleh nak buai lagu mana? DNA tubuh awak seduk lagu mana? Lagu tu. Apakah maksud golongan mujahir? Mujahir ni orang yang menzahirkan, mengelak-elakkan maksiat hak dia buat.
Macam apa dia? Tak pakai rambut. Tak pakai telekung. Tak semaya, minum arak. Masuk dalam TV. Saya nampak yang gini, saya baik hati sebenarnya. Zahir ke maksiat dia. Siap buat gapo-gapo. Maknanya tak malu lah. Orang ni ada orang. Siapa maksiat, dia malu lagi. Dia rasa bersalah. Dia buat senyap-senyap dalam hotel ke gapo dia. Boleh kira lagi. Tapi hak Tuhan kata, orang yang Tuhan tak say maaf, kalau orang jenis dah lawan maksiat, rasa tak bersalah pula zahir ke orang royak cerita bangga pula. Tak boleh lah lagu tu. Tuhan kata dosa ni ada peluang lagi dimaaf selama mana dia tidak jadi mujahir. Mujahir ni sebab lagu mana gitu deh. Kita ni buat dosa juga tapi kita rasa segar, Tuhan kata ada peluang lagi. Aku maaf. Tapi kalau siapa peringkat mujahir ni tak usah. Jadi kena berlatih. Jangan buat banyak alasan dengan Tuhan. Bapa pondok ustaz tak ada untuk muslimat. Kau ada, cuma hamba tak tahu. Tak ada muslimat sini. Muslimat semua terus jadi bini orang dan jadi ibu orang belakang dah. Tak ada pelajar-pelajar muslimat sini. Jatuh pun penipal dah hamba. Surah Mulk dapat menjaga seorang daripada seksa kubur. Contoh lain. Perbanyakkan selawat untuk dapat syafaat. Macam mana nak hadirkan niat semata kerana Allah. Sedangkan kita dah tahu balasan daripada amalan yang kita amalkan. Buat ibadat kerana Allah. Maka ulama membahagikan niat itu. Ada niat yang baik, ada niat yang jahat. Antara niat yang baik adalah niat untuk mendapat pahala. Ya, itu dipanggil niat yang baik. Sekalipun tidaklah seikhlas sangat, tetapi dia sudah masuk dalam kategori niat yang baik. Niat selawat kerana nak dapat syafaat. Ada kepentingan lah. Okey, hak tu dikira yang baik. Jangan niat untuk dunia. Hak tu niat yang jahat. Niat nak tunjuk ke orang, tu tak boleh lah. Biarlah kita tak seikhlas mana pun tak apalah. Yang penting kita zahir di syariat kita tu, kita dah taat tu dah. Nak kecek bak ikhlas payah. Kecek boleh. Nak buat semata-mata kepada Allah Taala, payah. Cuma apabila Allah Taala nak beri ikhlas kepada kita, kita akan jadi lagu tu. Tunggulah masa dia. Kalau kita nak ikhlas, Tuhan akan beri satu keadaan kita buat ibadat bukan kerana apa-apa dah. Memang betul-betul ke dia. Hak tu dia akan jadi lagu tu nah. Ustaz sambil belajar kena kain soh kodok semaya. Sambil belajar. Belajar ni ike ni. Benda kalau ada unsur ike ke udah. Udah kadang-kadang. Udah tak apa. Masalah bau busuk bangang. Busuk bangang bukan najis. Mulut demo bau busuk tapi tak najis. Ya bukan alamat busuk itu adalah najis dah. Misalnya Allah demo baju tahun berapa ni tak basuh. Tak apa, bau peluh saja. Tak najis tapi benda tu beratlah lagu tu nya. Belajar kena kain semaya. Moga udah hok guna buat belajar ke bangkai. Kau guano. Moga hok saya ajing dengar ustaz royak kalau kuah ikan sutung udah kena baju tak boleh bawa solat sebab ia binatang yang tidak disembelih. Sudah. Guano ya ni keedoh ni mai kok mana ni. Udah baju tak boleh bawa solat sebab ia binatang tak disembelih. Udai apa bila sembelih udainya. Pelik sungguh ya ni. Kaedah kok mana jadi sipu rambut no. Wudu ni kita sebut dulu deh. Benda yang dimasuk dengan benda berdarah, daging dan ikan. Daging dengan ikan. Air. Tiga benda ni kalau masuk buat sup, buat gapo, maka kalau kuah dia kena dikain najis sebab benda ni ada unsur darah. Udah ada darah kodok. Ketai ada darah kodok. Betul kodok hamba kata kuah ikan sutung udah kena baju tak boleh bawa solat ni. Tak ingat ni mengaji makan roba juga ni. Hamba tak royak ni udah ketai sutung dak sebab dia tak ada darah. Kita makan tomie udah. Perut kena baju, tak wajib basuh sebab dia tak ada unsur darah. Udah ketan ni nah. Ustaz perlu kau saya masuk ke air dalam lubang titik subang ketika mandi wajib? Ya. Kalau zahir kena gerakkan. Ni lubang. Kena main sini nah. Kalau besar lagi-lagi lah. Kalau itu pun kena main biar rata. Wajib hukum dia. Lainlah kalau lubang tu jadi sedaging tu. Tak boleh dah, tak boleh. Nak tekai baru ada tak payahlah. Tapi kalau tekir tu ada lubang lagi, wajib kena buat. Kenapa perlu label Wahabi bukan ke ia menjadi umat Islam berpecah? Lepas tu label orang kuburiun, label orang musyrikun, label orang kurafat dan bid'ah, label orang sufi,
Lebo orang gulu, lebo tak mempecah. Nah, kalimatul haq yuridu bihil batil. Percakapan itu nampak benar tapi maksud dia sangat jahat. Nah, kata-kata lagu ni dicanai oleh Wahabi itu sendiri. Orang kata ke dia tak boleh. Oh, awak secepat lebo saya Wahabi. Awak saya baru lebo awak 1000 kali, baru kuburiung ke apa. Awak lebo saya sekali, oh tak boleh. Memecah ke umat. No. Padahal nak jaga gerak ke dia. Ya dulu lagi dok bawa faham lagu ni. Cara dia dulu tu. Hok tolong mana ikut. Mudah hamba sebut lalu. Ikut. Kalau Wahabi jaga benar. Jaga sungguh hati. Sufi. Tasawuf. Asyairah. Tak jaga. Pas lagu mana kita. Siapa dia memecah ke umat. Baca sejarah. Mazhab Pak ni mecah ke umat. Dia yang menyatu ke umat. Mari kakak ni baru jadi hancur umat ni. Ulama jadi pening, masyarakat jadi pening, orang atas balasoh, ada separuh ngati, ada separuh tak ngati. Ni kakak ni Wahabi ni. Ni kita sebut Wahabi sebutir. Dia kata pak kita 500 dah kena kita. Kita baru kata, oh demo Wahabi. Oh sedap meleburkan kita. Pas demo dah kata hamba. Biar insaf kekece. Nah, kita ahli agama biar padang, pakai jubah, pakai serban, biar cerdik dalam teknik orang. Ni teknik pun dia saja ni. Oh, ustaz kena dia. Ustaz kecek Wahabi banyak lajuk kata memecah ke umat. Lepas tu kakak ni ustaz tak ayat suruh dia. Ni kakak ni duk lebor orang kuburiung murtad lah gapo dia. Oh ya dia ni. Ya dulu lagi mari dia pecah habis umat. Tu ambo kena jaga dia. Ambo tak jaga. Pasal apa dia demo sebenar ni? Orang kau seku. Macam-macam kan. Macam-macam. Jadi soalan lagu ni adalah kaki-kaki. Tali baru ataupun dia tak sedar. Dia bawa teknik-teknik, cara-cara Wahabi nak suruh gerakkan dia selamat. Oh kita jangan. Ni semua ni Yahudi ni melabel-label ke orang buat sektor Syiah lah buat kita. Jadi pecahlah umat Islam. Kita kena bersatu. Dia dok bawa Wahabi bro. Dok sokong bawah dia belakang bro. Hak tu baru bersatu. Dia mau bawa Islam, kau bawa Wahabi. Hak tu kita tak boleh bersatu. Ulama dulu mengarang beribu putih kitab. Ulama nak pecah kau. Haram berpecah ni. Siapa dia tak tahu haram pecah. Dan siapa dia yang memecahkan. Orang masuk dalam rumah kita. Malaysia ni satu rumah. Kita duduk tentera, tiba-tiba ada orang mari kaca dalam rumah kita. Gocoh lah kita dua orang tu. Akhir sekali mari polis. Demo tubik. Nyanyo ke dia. Kita ada demo jadi gocoh. Kita pula tubik daripada rumah kita. Ni ke polis kau demo kena bayar. Dah ni sebenarnya. Kau gapo dia ni sebenar? Ni jalan ni. Nama dah hamba tu Wahabi. Demi hari tu. Gitulah kerja dia. Kalau ada soalan kita jawab ni. Bukan hamba ni bukan tiap-tiap hari duk kecek Wahabi. Banyak benda orang nak kecek. Wahabi ni benda nipis ya. Dia orang Islam. Dia orang baik, dia orang gapo. Cuma kesilapan dia saja kita tegur. Bukan hidup kita nak kecek bak Wahabi. Banyak benda lagi nak zikir, nak makan, nak boa, nak gapo. Banyak benda lagi. Bukan hidup hamba nak faham Wahabi ni. Masalah dia duk cuik kita pacuik. Kita paling ping sebutir marah kita pula. Orang tua kata Wahabi ni top duk nombok kita nah. Kita pun tepi. Dah dia duk tumbuk kita pun serabut juga nak tidur duk tumbuk lagu tu. Kita tepi kuat sikit pop kena muka dia. Dia pun jerit. Oh, dia tumbuk saya. Perangai lagu tu Wahabi. Kita tepi derah sikit pun kena muka. Dia dak ayat ke masyarakat. Oh ni Syekh Sufi ni tumbuk saya. Ikut demo Dia tumbuk kita. Nak tidur payah. Tu kata saing orang gila, dia gila. Mudah. Itu orang kata bagus juga perkataan lagu tu. Layan orang tak betul, dia tak betul pas kita. Jakit perasaan dia, jakit perkataan dia. Sebab tu hamba tu tak layan. Layan gapo dia? Dia bukan wi tauliah kita. Dia bukan wi dosa pahala kita. Siapa dia ke dia untuk kita layan? Matlamat kita Allah Nabi Muhammad jauh lagi kita nak memahamkan masyarakat, nak mendidik masyarakat, nak suruh masyarakat jadi baik. Nak layan dia? Tak layan. Setara tak layan lagu ni. Saya hijau jauh dengan surah. Bolehkah saya jamak kosa? Saya ke dalam zuhur kerana susah mau pergi ke surau atau masjid. Bukan kaitan tak ada
jamuk apa nak jamuk kerana jauh dengan masjid. Muli semaya mana-mana. Tak boleh ni kerana surah ikut dia lah, surah dia jauh ikut dia lah. Ya semaya ni kita tak bukan alasan, bukan sebab untuk boleh jamu adalah jauh dengan surah. Tak ada kaitan surah ni. Masalah tempat kita pergi hijau tu kau hak jauh tu betul. Betul kau ustaz, kalau tengah puasa kita royak lapar weh. Akan tak ada pahala puasa kita. Ada juga. Yang kata lagu tu hamba banyak kali mana royak weh lapar weh tu. Nampak? Nak royak gua nak cakap tak ada pahala lalu. Tak boleh ada lah ni. Tak boleh juga kata lagu tu nyanyi kat orang. Kalau tak ada puasa ni sebab period, boleh qada kau ustaz? Tak boleh. Ada riwayat kata qada puasa sunat. Boleh. Sunat qada puasa sunat, wajib qada puasa wajib. Boleh. Tapi molek puasa ni lah. Rajin nah dia mau qada benda sunat. Kali pertama ni hamba dengar soalan orang nak qada benda sunat. Tak tahu takut soalan saja ya. Apa hukum buat dua jemaah di masjid, kadang-kadang perasaan dah tak ada jemaah lebih-lebih lagi ketika ceramah besar-besar. Apa hukum buat dua jemaah di masjid? Kadang-kadang tak perasan dah ada jemaah lebih lagi ketika ceramah. Tak perasan, tak sengaja, tak apalah. Ya gini, dalam masjid ni ataupun semaya jemaah jangan buat dua. Jangan nampak istilah perpecahan. Maka haram ni kita berpecah. Orang Islam berpecah ni hukum dia haram. Antara tanda berpecah adalah buat dua jemaah dalam satu masjid. Ada orang buat. Tapi kalau kita salah, kita ingat dah orang semaya ramai-ramai, kita jemaah ni. Apa situ ada buat jemaah juga. Tu tak apalah. Bukan sengeling berpecah ke apa. Kita tak sedar, kita tak perasan. Menggoda tempat orang ramai ni kan. Kita nampak depan kita buat jemaah. Maka apa hukum dia? Boleh, tak ada masalah apa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.